Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, Selamat datang ke video saya yang seterusnya. Dalam video ni saya akan terangkan tentang konsep prorata sebab saya terima beberapa mesej yang mereka minta untuk diterangkan tentang konsep prorata serta beberapa perkara yang masih menjadi perbualan hangat tentang bil elektrik kita yang mahal sepanjang PKP ni. So, bagi siapa yang belum tengok video pertama, mungkin boleh tengok video pertama dulu sebab video yang ni saya akan buat dia lebih pendek sebab saya fokus kepada prorata dan juga beberapa fakta yang saya nak ketengahkan tentang bil elektrik. Okey? So, yang pertama, ramai orang yang kata berkemungkinan besar bil kita menjadi mahal disebabkan tarif meningkat. So, suka untuk saya buat perbandingan antara dua contoh bil ini. Kalau kita tengok bil yang pertama ni adalah bil pada bulan 2, awal bulan 2, iaitu sebelum PKP lagi. Kalau kita perasan tarif tersebut masih sama dengan tarif sekarang, iaitu tarif pada bil pada bulan 6. So, kenaikan bil elektrik kita sebenarnya tak ada kena-mengena dengan tarif. TNB tak sesuka hati naikkan tarif. So kalau kita tengok tarif kita masih sama 0.218, 0.218, 0.334, 0.334, 0.516, 0.516 dan 0.5460, 0.5460. Kenapa dekat sini tak ada 0.571? Sebab dalam kes bulan 2 ni penggunaan cuma tak cecah pun 900 watt pertama, kilowatt hour yang pertama. So sebab tu dia tak masuk kepada julat yang seterusnya. Tapi yang 90 hari ini dia cecah pada julat yang seterusnya. So yang mana sebab tu dia kena cas pada 0.5710 iaitu tarif yang paling tinggi. Okay, ini yang pertama. So mitos yang mengatakan bahawa bil elektrik jadi mahal disebabkan TNB sesuka hati naikkan tarif, tak berlaku lah sebab kita tengok tarif masih yang sama. Okay. Yang kedua, dekat sini saya nak tunjuk kesian lah dekat meter ni sebab meter ni tak bersalah pun sebenarnya. Okey, bacaan bil kita adalah berdasarkan bacaan kepada meter dan buat masa ni meter ni belum lagi ditanam dengan sifat-sifat sama ada dia tahu ada PKP ke, kerajaan bertukar ke dan sebagainya. Meter ni tak tahu. Dia cuma satu alat yang mana berapa banyak kita guna, dia akan rekodkan di sini. So dekat mana bacaan meter ni, bahagian bawah ni. Contoh dalam kes ni 17,484. So, kalau kita dapat bil dan kita rasa bil ni tak logik, apa yang kita boleh buat? Kita boleh bandingkan bacaan semasa dekat sini dengan bacaan meter. Contoh kalau bacaan semasa 17,000, bacaan meter kita tengok waktu tu dah 18,000, nampak logik lah. Itu mungkin beberapa hari lepas bil keluar kita dah guna, so sebab tu dia jadi 18,000. Tapi kalau bacaan semasa kita 17,000, kita tengok dekat meter 15,000, which is tinggi sikit je daripada sebelum ni. Okey, yang dalam kes tu memang staff TNB mungkin buat kesilapan yang mana tak logik sebab bacaan semasa yang dia baca 17 sedangkan meter baru cecah 15. Okey. So kalau perkara ni tak berlaku, sebenarnya apa sahaja bacaan yang kita dapat pada bil kita sebenarnya betul. Okey, so dua perkara ni saya nak highlight sebelum kita pergi kepada prorata, iaitu yang pertama tak berlaku pun peningkatan tarif, yang kedua melainkan berlaku kesilapan pada meter ni, bacaan pada meter macam saya terangkan tadi. Kalau tak berlaku kesilapan sebenarnya itu adalah bacaan sebenar ataupun itulah penggunaan kita yang sebenarnya. Okey, sebab meter ni dia cuma menjalankan tugas dia, janganlah salahkan meter. Okey, so seterusnya ini yang ramai orang cuba highlight. Mereka highlight bahawa apabila TNB datang ambil lambat selama 3 bulan, apa yang berlaku? Kita pergi kepada blok yang mahal. Okey, sebelum saya buat analisis perbandingan sama ada berlaku ataupun tidak blok yang mahal, saya nak cerita tentang prorata perbandingan antara dua bil ni. So kalau dalam kes ni, ini kalau kita tengok faktor prorata sama dengan 1, maksudnya sebab kenapa 1? Sebab bacaan diambil pada 31 hari. Sama ada 30 ataupun 31 hari, faktor prorata adalah 1. Okey, tapi dalam kes ni bila 90 hari, kalau bahagi 30, maksudnya 3 kali ganda, faktor prorata 3. Apa beza dia orang berdua ni? Kalau dekat sini kita tengok, tarif yang murah tadi ni 0.218, blok dia sebenarnya 200 sahaja.
kalau sebulan. Tapi dalam kes ni, sebab dia 3 bulan, dia jadi 600. Kalau ni 100, dia jadi 300. Kalau ni 300, dia jadi 900. So dia sentiasa darab 3. So blok tarif kita sentiasa 3 kali ganda lebih besar daripada blok tarif biasa. Okey, so saya nak pergi kepada sini, saya akan buat analisis manual calculation untuk kita buktikan sama ada faktor prorata ni menyebabkan bil kita melonjak ataupun tak. Kalau dalam kes ni kita tengok, elok biasa 200 lebih, 200 lebih, 200 lebih, tiba-tiba Jun jadi 750.45. So siapa yang belum pernah tengok video saya yang sebelum ni, tolong tengok sebab saya akan skip bahagian tu. Saya akan terus terangkan bahagian calculation prorata sahaja. Okey, so dengan anggapan bahawa 3 bulan ni penggunaan kita sama, so dengan kata lain, kita penggunaan tenaga kita sebanyak 2,795 kWh. Okey, so saya tulis kat bahagian ni. So kalau kita nak pecahkan, saya nak bahagi 3. So apa yang kita dapat sebenarnya, kita ada 2,795 bahagi 3, dia akan bersamaan dengan, so saya pakai kalkulator sekejap. Okey, 2795 bahagi 3, saya dapat 931.67. So saya dapat 931.67 kWh. Okey. Okey. So, dalam kes ni, katakanlah saya assume penggunaan 3 bulan ni adalah sama. Okey, sebab 3 bulan kita dalam PKP, so kita assume lebih kurang sama. Sebenarnya penggunaan elektrik kita adalah sebanyak 931.67 kWh. Okey. So 3 bulan dikumpulkan dia jadi 2795. Disebabkan saya nak tengok sebulan, so saya akan pakai blok tarif yang lama lah kan? Betul. Blok tarif lama maksudnya sini 200 kWh, sini 100 kWh, sini maksud saya pakai julat yang sebulan. Sini sebenarnya 300. Sini sebenarnya 300. Sini tak ada limit lah. So saya ada 2133. Okey, yang macam slide sebelum ni. So, kalau saya nak calculate berapa sebenarnya penggunaan saya berdasarkan kes ni, so apa yang kita ada? Kita akan ada 200 kW yang pertama, saya akan darabkan dengan 0.218. Oh ya, lupa. Yang ini sama dengan yang ni lah sebenarnya sepatutnya. Okey, sebab dia sebulan. Yang ni bacaan 3 bulan, yang sini bacaan sebulan. Okey, so saya akan ada yang ni. Lepas tu saya akan ada 100 yang kedua, darab dengan 0.334. Minta maaf ya, tak cantik sangat tulisan. Lepas tu sini 300. Saya akan darabkan dengan 0.516. Yang ini saya akan ada 3456, baru 600. 300 seterusnya. Saya akan darab dengan 0.546. So kalau kita tengok, jumlah dekat sini sekarang ni 300, 600, 700, 800, 900. Baru 900. So baki saya ada 32 lah. Saya assume 32 Saya bundarkan terus. Okey, sama dengan 0.571. So, kalau saya darab 200 darab dengan 0.218, saya akan dapat, dekat sini saya akan dapat RM43.60. Okey, yang bawah tu saya akan dapat RM33.40. Okey, seterusnya saya akan dapat 300 darab dengan 0.516, RM154.80. Okey, 300 darab 0.546, RM163.80. 32 darab dengan 0.571. Ataupun saya jadikan 31 lah. Kita tak apa. Kita biarkan je 32. Saya akan dapat RM18. 27 sen. Saya jadikan, bolehlah 27 sen. So, total semua ni, kalau saya tambah, saya dapat RM
RM43.60 plus dengan RM33.40 plus dengan 154.8 plus dengan 163.8 tambah dengan 18.27. Saya dapat RM413.87. So, kalau saya, ini bacaan untuk sebulan waktu PKP. So, sebelum ni, bacaan biasanya dekat sini 200 lebih. Okey. Disebabkan penggunaan saya 2795, saya bahagi 3 dan saya ikut julat biasa, iaitu bacaan sebulan. So, jumlah saya adalah RM413.87 dan disebabkan dia sama, saya darab 3. Tengok apa bacaan yang kita dapat. Kita darab 3. Kita dapat 1241 RM, RM1,241.61. Kenapa beza ni? Tadi dekat sini kan saya bundarkan. Okey. So, daripada sini kita buktikan sama ada kita pakai konsep prorata, okey, yang kat sini, ataupun kita ambil bacaan sebulan, sebenarnya jumlah dia masih sama, RM1,241. Okey, sama ada kita ambil pecahan dalam konsep prorata, kita kumpulkan sekali 3 bulan, ataupun kita pecahkan dia jadi sebulan, jumlah untuk 3 bulan tu masih sama. Kenapa masih sama? Sebab konsep prorata dekat sini. Julat yang mahal jadi itu. So, tak berlaku isu apabila TMB kumpulkan 3 bulan, dia jatuh ke julat mahal. Sebab kalau kita average kan, memang by default pun sebenarnya dia dah jatuh ke julat mahal. Okay, so itu konsep dia. So, soalan seterusnya, ramai yang juga yang tanya, saya dah bayar bil bulan March, April dan Mei. Kenapa tiba-tiba bil saya tetap mahal? So, dalam kes ni sebenarnya, kalau tak bayar, okey, kalau tak bayar, inilah jumlah bayaran yang sepatutnya. Jumlah total untuk 3 bulan. Tapi disebabkan kawan saya ni dia dah bayar bayaran April dan juga Mei, sebab tu baki yang perlu bayar cuma RM750.45. Okey. So kenapa ni tu? Macam saya beritahu tadi lah, kalau kita calculate sebenarnya average sepatutnya bil kita 400 lebih. So dia sini bayar 200 lebih, so ada 100 lebih. Kat sini ada 200 lebih, ada 100 lebih. Dua-dua ni bawa naik atas. Sebab tu dia jadi RM750.45. Okey. So saya harap dekat sini clear. Dekat sini membuktikan bahawa prorata sebenarnya dia tak menyebabkan bil kita jatuh ke julat yang tinggi, tetapi sebenarnya dia masih sama. Konsep dia masih sama. Alright. Itu sahaja yang saya nak share tentang tunggakan dan sebagainya pun saya dah share. So kalau ada apa-apa lagi persoalan boleh tanya dan insyaAllah saya akan cuba buat video yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.